Baik. Kepada Puan Moderator untuk mulakan sesi ini. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Thank you. Selamat pagi, good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oson Nongko Suabon. Nama saya Vivianti daripada Sabah Creative Economy and Innovation Center, satu inisiatif di bawah Kerajaan Negeri Sabah di dalam memacu ekonomi negeri melalui teknologi, inovasi dan kreativiti. Saya ucapkan terima kasih yang berbanyak-banyak kepada semua penonton yang hadir pada hari ini kerana sudi mendengar perbincangan forum pertama pada pagi ini yang bertajuk Modal Insan Memperkasakan Ekosistem STIE di Sabah. Dan bersama-sama kita pada hari ini saya amat gembira kita ada figura-figura terkenal yang akan membincangkan topik kita pada hari ini. Pertama kali saya perkenalkan Puan Hazami Habib, CEO Academy Science Malaysia. Terima kasih Puan Hazami kerana sudi datang ke Kuala Lumpur, ke Kota Kinabalu. Puan Hazami banyak membantu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dalam memacu dan merancang pelan-pelan strategi kami. Yang kedua kita ada, siapa tidak kenalkan, Profesor Madya TS Dr. Ramzah Dambul, Chief Executive Officer IDS Sabah. Terima kasih Prof kerana sudi datang. Dan yang ketiga kita ada Encik Verniun Maidin, Pegawai Interim SMJ High Talent. Terima kasih kepada each and every one of you kerana sudi datang. Tanpa melengahkan masa. Jadi latar belakang topik kita pada hari ini adalah terma Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi STIE ini akhir-akhir ini kita selalu dengar. Dan apatah lagi selepas dunia dilanda pandemik, di mana penekanan terhadap teknologi dan inovasi semakin ditekankan untuk mendepani cabaran dalam pelbagai aspek, terutamanya ekonomi. Sabah tidak terkecuali daripada itu semua. Dan bukan saja pandemik, faktor perpindahan Kalimantan, faktor perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan yang diberi nama Nusantara yang akan siap pada 2025 juga mencetus dan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam memacu ekonomi negeri. Dan forum ini akan membincangkan lebih mendalam lagi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemegang taruh dalam ekosistem STIE di Malaysia, khususnya di Sabah dalam memacu ekonomi negeri Sabah melalui teknologi dan inovasi. Jadi saya mulakan dengan soalan pertama untuk Puan Hazami. Jadi Puan mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas di dalam pengembangan STIE di seluruh negara. You've seen it all, dari Perlis sampailah ke Sabah. Jadi Puan Hazami amat faham dengan sifat ataupun demografik ekosistem di setiap negeri termasuk Sabah juga. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah rangka kerja 10 My STIE dapat membantu pembangunan ekosistem seperti kami ini di Sabah di dalam rangka aktiviti pembangunan modal insan dan ekonomi, tetapi dalam konteks STIE dan juga konteks Sabah. Terima kasih Puan Vivianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk katakan saya tahu semua mungkin tidak tepat, tetapi apa yang Akademi Sains buat adalah kami melakukan banyak kajian polisi tentang STI. Dan kalau dilihat di bawah rancangan Malaysia ke-12, rangka kerja 10-10 My STIE telah diterima sebagai satu change maker, tools yang boleh digunakan oleh semua perancang polisi, perancang inisiatif di bawah rancangan Malaysia ke-12. Di bawah rangka kerja ini, buat pertama kalinya Akademi Sains Malaysia memperkenalkan gabungan sektor STI dengan ekonomi. Sebab itu kita panggil STIE. Sebelum ini, perancangan STI dengan ekonomi dia tidak bercantum. Dia berjalan di dua landasan yang berbeza. Sebab itu kita lihat kita ada masalah modal insan yang tak fit to industry needs. Ya, kita selalu kata mismatch. Because of that, we come up with this framework, rangka kerja ini bagi membantu merancang bukan sahaja projek, inisiatif, polisi, tetapi juga untuk merancang
modal insan dalam kepakaran apakah yang diperlukan pada masa kini dan juga future proof, kalis masa depan. Sebab kita tak nak graduan kita keluar dari universiti absolute. Apa yang dia belajar universiti sudah tidak diguna pakai dalam industri sebab teknologi bergerak dengan pantas dan kadang-kadang kurikulum yang kita belajar di universiti tidak bergerak sepantas teknologi. Jadi rangka kerja ini dapat membantu kerajaan, agensi, universiti, penyelidik, pembuat keputusan dan juga startups. Industri-industri apakah yang ingin kita ceburi? Kita boleh guna rangka kerja 1010 MySTIE. Kenapa? Apa pentingnya? Rangka kerja ini memberi 3 perkara. Satu, apa yang kita nak buat? Apa fokus yang kita nak buat? What to do. Kedua, bagaimana kita nak buat, how to do. Dan ketiga, rangka kerja ini juga membantu kita dalam perancangan future proof. Dia mesti kalis masa hadapan sebab pelaburan yang kita nak buat di dalam bidang STIE perlu sekurang-kurangnya kalis masa hadapan 10 ke 15 tahun. Then pelaburan yang kita nak buat tu berbaloi, worth it. So dengan itu, dalam rangka kerja 1010 MySTIE ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh download daripada webpage Akademi Sains Malaysia. Percuma. Setakat ini lebih 10,000 download daripada 60 buah negara. Saya tak hendak orang lain ambil rangka kerja kita, dia guna pakai, they get the impact, we didn't get the impact. Contoh, ya, saya jumpa Chief Technology Officer dari Estonia tahun 2017 di Sri Lanka. Estonia adalah satu-satunya negara di dunia ni yang 100% e-government. Saya tanya dia, where do you get this idea to transform your public service into e? Selamba je dia jawab, saya belajar daripada Multimedia Superkoridor Malaysia. They really follow through their plan and they achieve what they want. We have great ideas, but we are slow in implementation. That is what Academy learn from when we review balik 30 tahun pencapaian Malaysia daripada wawasan 2020 sampai daripada tahun 1991 hinggalah 2020. We are good, first class in ideation but very slow in implementation. So saya setuju dengan konsep 3R tadi tu. Terapkan dalam kita punya perkhidmatan, teruskan. Memang ada cabaran dalam setiap benda yang kita nak jalankan. Tetapi if we put it our effort, 100% effort dan perancangan yang teliti, berteraskan sains, teknologi dan inovasi, kita boleh mentransformasi. So dalam 1010 ni kita akan tunjuk fokus. Apa fokus kita? 10 teknologi kita dah gariskan. This is the future technology at least for 15 years. Kita juga dah tahu 10 sosioekonomi yang kita ingin transform. Dalam rangka kerja ini juga kita telah mengenal pasti 30 niche area. Kalau Sabah nak menumpukan kepada 3 sektor, sektor pertanian, sektor industri dan sektor pelancongan, kita dah kenal pasti setiap sektor ni ada 3 niche area yang kita boleh tumpukan. So kalau kita boleh tumpu dan letakkan pembangunan insan, infrastruktur, tabir urus, ya, industri dan seterusnya dalam ekosistem. Yang penting adalah pembangunan ekosistem, bukan pembangunan big project. Big project without an ecosystem, it will not last. Dia takkan sustainable. So itu adalah antara perkara-perkara yang digariskan di bawah 1010 MySTIE agar dapat dikongsikan bersama dan gunakanlah rangka kerja 1010 ni sebagai tool perancangan dalam apa sahaja bidang. Dalam perancangan modal insan, industri, perancangan transformasi pihak kerajaan, perancangan penyelidikan, gunakan tool ini bagi kita memenuhi aspirasi kerajaan negeri Sabah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan Hazimi. Nampaknya di sini mungkin kita ada bahan-bahan itu, ya, ingredient itu sudah ada di Sabah ini. Tetapi soalannya sekarang bagaimanakah kita hendak connect the dots supaya pembangunan ekosistem itu, kerja-kerja dalam pembangunan ekosistem itu dapat diteruskan dengan lancar. Jadi kita beralih kepada speaker kedua, Profesor Madya, TS Dr. Ramzah
Ramzah Dambul, CEO IDS. Prof Ramzah adalah figura terkenal dalam bidang sains dan sastra. Pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI di Semenanjung dan juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Chancellor UMS. Semestinya Prof mempunyai gambaran yang jelas tentang situasi sebenar ekosistem STIE di Sabah. Mungkin Prof boleh berkongsi dengan para penonton di manakah Sabah berada sekarang dalam bidang STIE? Adakah kita mempunyai the right ingredients yang diperlukan untuk membangun ekosistem STIE di Sabah ini? Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Puan Vivi. Daripada segi ingredient, saya setuju bahawa Sabah we already have the right ingredients lah untuk STIE. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Puan Hazami. Adakah kita berada dalam landasan yang tepat? Ya, apabila Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ditubuhkan pada tahun 2020. Sebab seperti kata Puan Hazami tadi, even if we have the right ingredient, if we don't have the ecosystem, there is nothing much we can do. Di Sabah ini kita sudah ada semua yang kita perlukan. Kita ada teknologis dan juga saintis, melebihi hampir 1,500. Majoriti mereka berada dalam ekosistem federal, university, institut penyelidikan dan juga politeknik. Dan yang selebihnya dalam industri dan juga institut-institut di peringkat negeri. Selain daripada itu, Sabah juga kaya dengan grassroots innovator. Kita ni paling ramai grassroots innovator. Kalau kita tengok SATA setiap tahun dia menganjurkan projek-projek berteraskan inovasi akar umbi, kita ada banyak penyertaan. Kita juga sudah ada facilitator, agensi di peringkat kerajaan. Misalnya kita ada SINIK, kita ada Sabahnet. Kita juga ada pelbagai institusi penyelidikan di kementerian-kementerian yang lain. Dan kita juga ada ekosistem federal yang sekarang ini sedang dihubungkan oleh KSTI. So we have everything, we have the right ingredients. Kan? Tapi kalaupun kita semua ada bahan-bahan itu dia tidak akan berjalan sendiri. Kan? Ayam, rempah ratus itu dia tidak akan berlari-lari anak masuk di dalam periuk dengan sendiri. Kan? We need to create the ecosystem, and that is what KSTI is trying to do dengan wujudnya KSTI. Kan? Saya tahu bahawa ada ramai orang berpandangan, I'm very sorry, probably sometimes mungkin pada dahulu mungkin dia adalah benar, tapi pada masa sekarang we need to go forward. Ramai orang kata bahawa sains, teknologi dan inovasi ini hanyalah alat. Yang penting kita bangunkan infra, kita berikan dana, kita create penggerak. Maka adoption of teknologi inovasi itu akan datang begitu saja sebab dia bercempera banyak di atas muka bumi ini. I don't think that is the right approach, kan? Kalau kita hanya menganggap sains dan teknologi sebagai alat, maka itulah yang jadi kepada Malaysia. 40 tahun yang dulu kita lebih superior daripada Korea Selatan. Kan? Daripada segi sosioekonomi dan daripada segala-galanya. Tetapi karena kita hanya menganggap sains teknologi itu sebagai alat, anybody can adopt it, we focus on dana, infrastruktur, pembangunan modal insan dan juga servis, maka itulah kita ketinggalan dengan Korea. Korea melihat sains teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi driver dan enabler yang memacu kepada pertumbuhan. Sebab itu mereka ada Akta Sains 1990. Kita sekarang ni belum lagi ada Akta Sains. Kementerian Sains mereka juga telah lama. They really plan their science, technology and innovation. And that is why they can really use that as the driver and also the enabler for the socio-economic punya development. So saya rasa itu adalah cabarannya, and we are very lucky we have Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kita punya SUT sangat dynamic and they are moving ahead lah kan to create the ecosystem so we can fully utilize all the ingredients that we have. So itu saya punya pandangan tentang ekosistem di Sabah pada ketika ini. Terima kasih. Kita juga tidak mahu lahirnya projek-projek gajah putih, white elephant yang tidak berfungsi kerana tidak ada satu pembangunan ekosistem yang mantap di negeri Sabah ini. Jadi itu yang kita cuba elakkan. We do have the project, but at the same time we need to make sure that the ecosystem are connected as well. Jadi kita beralih pula kepada pemuda di hujung sana. Kita ada Mr. Encik
Verniun Maidin, pegawai interim SMJ High Talent. Jadi, saya ingin bertanya, apakah pendapat Encik Verniun tentang pembangunan dan kesedaran tentang kepentingan teknologi dan inovasi di kalangan belia, khususnya penjawat awam? Adakah ia bertambah baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berkaitan dengan adakah pembangunan dan kesedaran mengenai kepentingan teknologi inovasi di Sabah dari tahun ke tahun, mungkin kita boleh tengok jadikan era sebelum pandemik COVID-19 dan pasca pandemik ini sebagai kita punya bingkai rujukan lah kan. Jadi saya bersetuju dengan Prof. Rem katakan kalau sebelum ini masyarakat kita memandang bahwa teknologi inovasi ini adalah satu bidang yang hanya tertumpu kepada sebagian kecil masyarakat saja. Tapi kita lihat selepas pandemik ini, bidang teknologi inovasi ini dia sudah menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat sehari-hari lah. Jadi kenapa? Sebab pandemik ini sebenarnya dia telah menjadi satu pemacu, dia macam membantu dalam meledakan kemajuan sains teknologi itu sendiri. Kita lihat satu senario. Kalau sebelum ini, senario tahun-tahun sebelum pandemik ini kan aduan mengenai jaringan telekomunikasi. Kita kurang, tapi selepasnya pandemik ini aduan tuh meningkat. Jadi kalau kita tengok dari sisi positifnya, sebenarnya masyarakat kita sangat memerlukan benda itu dan mereka sebenarnya sadar akan bahwa teknologi inovasi itu penting, melihatkan kepada keadaan yang sekarang inilah. Jadi dengan apa yang YB SKN kita cakap sebentar tadi, bahwa kerajaan negeri kita telah menjana satu pendapatan yang paling tinggi. Penjawat awam sebenarnya sudah mulai sedar akan kepentingan untuk teknologi inovasi ini kita bangunkan. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Encik Verniun. Mau tidak mau terpaksa juga, bahkan mau tidak mau pandaikah teknologi atau tidak terpaksa juga kita ikut. Thank you so much. Saya kira kita ada masa lagi. This question is a very important question untuk Puan Hazami. Sabah ini besar Puan, kita ada lebih daripada 20 daerah to begin with. We have ekosistem kita agak berbeza daripada ekosistem di Semenanjung. Ya, jadi kita cara mentadbir urus STIE juga mungkin memerlukan pendekatan yang agak berbeza. Apa pendapat Puan Hazami tentang hal ini dan adakah sebarang contoh yang boleh kami di Sabah ini ambil sebagai inspirasi, Puan? Silakan. Terima kasih. Saya rasa saiz Sabah dan juga kepelbagaian etnik merupakan kekuatan Sabah. That is your uniqueness. Use your uniqueness as a strength because nobody else have that. Pelbagai etnik akan menunjukkan you have pelbagai approach, budaya dan kelebihan. Kita jangan segan. Apa yang kita perlukan adalah macam KSTI Sabah ni, saya tengok dia sangat aktif sebab dia claim the space. Sebab dia dah tahu mana dia nak pergi. First time saya buat polisi dan pelan tindakan kementerian in 3 days workshop. Dekat Semenanjung we take 18 months. 18 bulan untuk akademi buat untuk MOSTI. Because you know where you are heading. Bila dah tahu mana kita nak pergi, kekuatan kepelbagaian ini adalah kolaborasi. Setiap 20 daerah tu kalau saya boleh unjurkan di sini, tubuhkan platform kolaborasi di setiap daerah. Siapa financier, siapa yang menjaga infrastruktur, semua ekosistem tu. Kalau kita boleh wujudkan dalam setiap daerah dan connect the dots of each 20 daerah, you have a very strong Sabah Maju Jaya. So you can do that by getting all the players to work on the same platform. We cannot work in silo. Once we work in silo, kita akan buang resources.
Once kita buang resources, kita buang masa. Once kita buang masa, kita tidak akan bergerak ke hadapan. So, the recipe is very easy. We need to collaborate. Eka dasar 11 kementerian have to work together. All agency have to work together. The enabler is STI. The sector that we want to develop is the economy and the society. So kalau kita buat the quintuple helix collaboration, we have the government, the academia, civil society, industry, and each thing yang kita nak develop adalah berasaskan menjaga sustainable development, tidak merosakkan alam sekitar. We are there to sustain and to move forward. So bangunkan platform kolaborasi sangat penting. Sebab itu tadi kalau you tengok Tuan Zainuddin tunjuk berapa banyak agensi yang dia bawa masuk, because science technology dia cut across dan dia punya platform pelbagai. Dia nak ada sandbox, dia nak ada penyelidik, dia nak ada modal insan yang cukup, nak ada infrastruktur, perlu ada infrastruktur. Tadi kata Kerajaan Sabah nak bangunkan data hub. That is a good step to connect all this platform. If we can do that, you can maximize and do more with less. Ya, sebab sekarang ni kita tahu keadaan kita memang kita tidak ada resources yang tinggi. So how to do more with less is by collaborating. So that is the way forward. I agree 100%. The DNA of collaboration should be there, ya Puan, in each and every entity yang berkolaborasi. Soalan seterusnya kepada Prof Ramzah. Prof, apakah harapan Prof Hamzah sendiri tentang pembangunan STIE dalam memacu ekonomi negeri Sabah ini? Personally, what is your hope for Sabah dalam bidang STIE? Seperti Puan Hazami, saya harap bahawa we can really create the ecosystem, and we must believe that STI ini adalah merupakan driver dan juga enabler. Sebab we have all the right ingredients, tetapi kalau kita tidak percaya bahawa sains, teknologi dan inovasi ini adalah merupakan satu kekuatan yang boleh memacu, maka kita tidak akan meletakkan dasar-dasar yang sepatutnya. So first, we really need to believe. Dan saya sangat, pada saya akan landasan yang tepat apabila KSTI menubuhkan Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah. Sebab ini adalah cross-ministerial dan juga cross-agency. So, melibatkan semua. So saya rasa ini adalah merupakan landasan yang paling tepatlah. Lagi dalam 1 minit. Kenapa ramai orang dia tidak mahu meletakkan harapan kepada sains, teknologi dan inovasi? Sebab perjalanannya adalah panjang, kan? Sedangkan sebenarnya perjalanan yang panjang itu akhirnya akan memberikan pulangan yang lebih baik, kan? Kita tidak suka menanam durian sebab kita takut mati sebelum durian itu berbuah. Semua orang mahu menanam tauge sebab tauge kalau kita semai hari ini 3 hari lagi kita akan ni. Tapi tidak juga, kita mesti semai dua-dua, tauge untuk dan minggu ini dan durian pada masa akan datang. So we really need to invest on science, technology and innovation walaupun perjalanan dia adalah panjang. Vaksin yang kita dapat pada hari ini untuk COVID mRNA itu adalah 60 tahun punya perjalanan saintifik. 20 tahun untuk fundamental science, 40 tahun untuk membangunkan aplikasi, kemudian 1 tahun untuk akhirnya menjadi teknologi matang. If we did not invest 60 tahun yang dulu untuk yang ini, mungkin sampai sekarang ni kita masih lagi berkurung dan PKP sebab kita belum lagi rintang kepada virus tersebut. So that is why science, technology and innovation is very important. Thank you. Jadi MAPTIS ini ditubuhkan pada September 2021 ya Prof? Ya, okay. Alright. So masih ada masa lagi? 5 minit lagi. Jadi mungkin kita boleh simpulkan forum kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak tahniah kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah kepimpinan Chief Minister kita dan juga tahniah YB DSP Datuk Safar Untung kerana berjaya melestarikan Sabah Maju Jaya ini sehingga ulang tahun yang pertama. Jadi saya ingin menyeru kepada semua pembangun-pembangun ekosistem di Sabah ini, marilah berkolaborasi, marilah gunakan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi ini untuk memacu ekonomi negeri. Bagaimana teknologi drone dapat memacu
bidang pertanian, bagaimana AI atau big data dapat memacu industri pelancongan. Jadi saya ingin menjemput untuk pihak-pihak berkolaborasi dengan kami semua. Bagi pihak Sabah Creative Economy and Innovation Center, we would like to thank pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah pimpinan Tuan SUT, Tuan Zainuddin Aman kerana sangat laju ya Prof, sangat memacu pembangunan STIE ini di Sabah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hazami kerana sudi datang memeriahkan majlis SMJ kita, Prof Ramzah Dambul atas idea-idea bernas dan juga Mr Vernium di atas feedback yang sangat mengujakan tadi. Jadi terima kasih yang berbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya. Kita terus berikan tepukan gemuruh kepada pembentang sesi yang kedua yang berbahagia Tuan SUT, ahli panel dan juga moderator yang telah menjayakan sesi modal insan memperkasakan ekosistem STIE di Sabah.